Saya bersyukur kerana majlis kita malam ini dapat berlangsung dengan baik. Tidak seperti mana majlis kita malam tadi di Rengit Batu Pahat. Polis tangkap 7 orang penyokong kita, dan polis juga rampas alat pembesar suara. Walaupun ceramah itu kita buat dalam premis kita, Markas PAS Batu Pahat. Bukankah undang-undang mengatakan kalau perhimpunan diadakan di dalam kawasan premis persendirian, itu tidak memerlukan sebarang permohonan permit mengikut akta polis? Kita sebagai rakyat, kita faham undang-undang. Polis sebagai pihak yang melaksanakan undang-undang juga mesti faham dan hormat undang-undang. Di sana dalam perlembagaan persekutuan juga memberikan hak kepada rakyat Malaysia. Bukankah ini negara kita, negara Malaysia? Di sini bumi kita pijak, di sini juga langit kita junjung. Ini bumi kita, negara kita, negara orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam. Inilah negara kita. Negara ini ada undang-undang. Undang-undang mengenai perhimpunan awam, Perlembagaan Negara Perkara 10 memberi hak kepada kita, hak untuk berhimpun secara aman, hak untuk bersuara, hak untuk menyertai persatuan, pertubuhan atau parti politik. Ini jaminan perlembagaan terhadap kita sebagai rakyat Malaysia. Siapakah pasukan yang tugasnya melaksanakan undang-undang? Antaranya pasukan polis. Undang-undang mengenai perhimpunan awam ialah kalau kita ada satu majlis itu di dalam tempat persendirian, kita tak perlu sebarang permit polis. Malam tadi di Batu Pahat, pasukan polis dikerah beratus-ratus bilangannya, hanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berceramah di situ. Datuk Seri Niza Jamaluddin dijadualkan berceramah di situ. Kenapa mesti Johor, negeri yang dikatakan paling kuat UMNO Barisan Nasional, mesti mengarahkan polis untuk menyekat program kita untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat? Jawapannya mudah. Daftar pemilih setakat suku kedua tahun ini, SPR mengumumkan Pakatan Rakyat berjaya mendaftar lebih ramai pengundi baru di Johor sekalipun. Di Johor sekalipun, lebih ramai rakyat berdaftar dengan menggunakan penolong pendaftar SPR kita. Malam tadi juga, di seberang Perak, di negeri Perak, perhimpunan kita juga diganggu. Dan sekarang malam ini Presiden PAS yang dijadualkan muncul di sana juga sudah pun dikepung pasukan polis di seberang Perak. Pengurusi tadi, adik saya sudah Kailun sebut, di MCOP Mall berhampiran dengan Padang Timur, Petaling Jaya, sudah 20 orang rakan-rakan kita aktivis masyarakat yang berkumpul hanya kerana pasang lilin, simbol kepada penentangan terhadap undang-undang ISA, undang-undang yang membenarkan siapa saja rakyat Malaysia ditangkap, dikurung 60 hari dan dihantar ke Kemunting untuk 2 tahun, sambung 2 tahun, sambung 2 tahun, hanya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Undang-undang yang kejam macam ini ditentang oleh sekumpulan aktivis di negara kita. Bagaimana cara mereka dilayan? Mereka ditangkap, kesalahannya pasang lilin saja. Maknanya apa? Kerajaan UMNO Barisan Nasional semakin takut, semakin gusar, semakin gentar dengan kebangkitan rakyat yang bersedia menjatuhkan mereka. Kalau mereka betul-betul kuat, kalau dasar mereka betul-betul meyakinkan dan membela rakyat, kalau mereka uruskan ekonomi dengan baik, kalau mereka tak berurus negara dengan cemerlang, kalau mereka jaga kesihatan rakyat,
mereka jaga pendidikan rakyat, mereka jaga keselamatan negara kita di laut, di darat dan di udara, mereka jaga hubungan kaum di negara kita. Apa perlu mereka takut dengan kebangkitan rakyat? Apa perlu mereka takut? Kalau dari segi keselamatan mereka jaga keselamatan dengan baik, kita tak perlu takut ancaman serangan di udara, kerana kita ada pasukan tentera udara dan jet-jet terbaru buatan Rusia. Tak perlu takut. Apa perlu Barisan Nasional takut? Rakyat bagi amanah kepada Barisan Nasional jadi kerajaan. Tanggungjawab kerajaan jaga keselamatan negara. Di ruang udara, tentera udara, jet buatan Rusia megah terbang ke udara. Mereka jadi takut kalau jet pun enjinnya hilang. Itu mereka jadi takut. Apa dibimbang keselamatan negara kita di lautan luas, Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, dan sedikit di Selat Teberau? Apa perlu takut? Kita ada pasukan tentera laut di Raja Malaysia. Bukankah kita ada kapal selam terbaru? Apa kabar kapal selam baru? Boleh selam atau tidak? Tidak. Hadirin yang saya kasih sekalian, kalau mereka urus ekonomi rakyat dengan baik, ekonomi negara dengan baik, tak mungkin pelabur asing sampai tak datang ke negara kita. Hari ini sambil saya makan di warung Tom Yam depan tu tadi, buletin utama TV3 menyebut bahawa memetik Tun Dr. Mahathir sebagai berkata, pelaburan asing tak masuk ke negara kita sebab negara asing yang sepatutnya melabur, ekonomi negara mereka pun teruk. Mereka sendiri pun teruk rupanya ekonominya. Rakyat mereka tak ada kerja. Defisit negara mereka juga tinggi. Ekonomi mereka teruk, bagaimana mereka nak melabur di negara kita? Anehnya, dia tak pula sebut mereka tak datang ke negara kita, tapi pelabur asing pilih Singapura, pelabur asing pilih Indonesia, pelabur asing pilih Filipina, dan negara yang demonstrasi jalanannya tak pernah henti, iaitu Thailand, pun mengatasi angka pelaburan berbanding kita. Tentulah ada kesilapan di mana-mana. Sistem kehakiman kita kah? Sistem undang-undang kita kah? Dasar-dasar yang berlaku dalam negara kita kah? Itu yang perlu Barisan Nasional semak balik. Tetapi itu pun tak sedia diakui. Sebaliknya, rakyat diberitahu bahawa negara asing yang selalu melabur pun negara mereka ekonominya lembab. Kata Menteri Perdagangan Antarabangsa Mustafa Mohamad, kita sudah berada dalam kelas yang tersendiri berbanding negara-negara lain. Kita tak ambil pelaburan-pelaburan yang bernilai rendah. Allah, macam tu pula tak nak mengaku juga. Sebab itu Tengku Razali Hamzah, bekas Menteri Kewangan, kata Datuk Mustafa tidak bercakap benar. Tak cakap benar, bahasa yang paling sopan. Bahasa kasar ialah bohong. Berbohong sebenarnya. Akuilah kita negara yang paling merosot sekali pencapaian dari sudut pelaburan. Tentu ada sebabnya. Sebab itu hal-hal inilah yang kita nak sebut kepada rakyat.